Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua insya-Allah. So, hari ni alhamdulillah saya masih lagi berada di satu lokasi ni. Okay. Dan baru je habis menuntut ilmu selama 2 hari insya-Allah bersama dengan guru saya, mentor saya, dan pagi ni insya-Allah saya sekali lagi berada bersama-sama dengan anda semua, dengan korang semua insya-Allah untuk kita sama-sama tengok apakah benda yang insya-Allah kita boleh improvekan lagi insya-Allah. Okay? So pagi ni pertama sekali saya rasa kita sama-sama mulakan dengan selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan pagi ni insya-Allah sarapan minda momentum kita ni dapat berikan you all semua insya-Allah, korang semua sesuatu yang boleh bangkitkan semangat kita. Okay? Sebab saya percaya satu benda manusia ni adalah cabaran kita, dugaan kita, especially kalau kita ni berniaga ke, bekerja pun lebih kurang juga sama juga. Okay? Masalahnya adalah semangat kita ni turun naik. Okay? So insya-Allah pagi ni dengan sedikit orang kata injection, suntikan, saya harap benda ni akan dapat bantu anda semua, you all semua. Dengan izin Allah, saya ni hanya tolong spark saja. Tetapi segalanya adalah datang daripada Allah SWT juga insya-Allah. Okay? So pagi ni saya nak sharekan, saya ingat ada 5 perkara lah saya nak bagi. Saya tak boleh panjang sangat, saya ada hal lain, saya ada urusan. Kejap lagi saya nak bertolak balik sebab saya bukan ada kat rumah. Dan malam ni juga kita ada kelas yang pertama untuk mereka yang dah daftar ke Roket Pemasaran Momentum secara percuma. Malam ni kan saya katakan saya nak bantu sesiapa yang mendaftar tu, yang join dapat sale cepat kan. So malam ni memang saya nak ajarkan terus macam mana nak capai sale 10 kali ganda. So dan banyak benda yang kita nak beri, yang saya nak berikan tu secara praktikal terus. Malah nak tunggu lama sangat. Kita nak cepat. Kita nak you all semua akan dapat improvement tu tak payah nak tunggu lama sangat. Okay. So terima kasih. Make sure you all semua share. Jangan lupa like, comment dan share. Okay. Sebelum saya nak bagi 5 perkara macam mana nak betulkan cara apa. Apa yang nak kena repair. Saya faham bila kita nak buat bisnes, apa yang kita harapkan adalah kita ni nak menarik rezeki kita. Of course benda tu dalam bentuk sales lah yang pertama. Okay. Dan paling penting adalah kita bukannya nak sale tu sekali je. Kita nak dia berterusan, kita nak dia berpanjangan. Dan paling penting kita juga nak rezeki kita ni dalam, dia datang tu dalam bentuk yang berkah insya-Allah. Siapa kat sini dah ready? Okay, jangan lupa macam biasa like, comment, share. Jangan lupa tagkan kawan kawan-kawan. Mudah-mudahan diorang ni dapat sesuatu kan. Insya-Allah. Kadang-kadang rezeki tu datang juga daripada bila kita memberi manfaat kepada orang lain. Kan, semudah kita tekan butang share, orang tu tengok, dia dapat sesuatu, dia mendoakan, ya Allah, terima kasih banyaklah pada yang share tadi. Aku doakan dia berkah lah. Dan insya-Allah mana tahu, mungkin dalam keadaan doa dia tu diterima, diangkat, kita pun dapat sekali. Thank you. Terima kasih kepada yang share, insya-Allah. Baik. So yang pertama sekali, kalau kita nak tarik dalam nak tarik rezeki kita ni, terutama dalam bentuk sale, yang pertama sekali apa dia? Siapa nak tahu? Sometimes bila kadang-kadang saya berikan poin-poin ni adalah sebenarnya pun sebagai peringatan kepada diri saya sendiri juga sebenarnya. Okay, sebenarnya bukan nak cakap hanya pada you all. Sebenarnya saya sendiri pun sedang muhasabah diri. Saya sendiri pun sedang reflex. Okay. Dan dalam masa yang sama kita berkongsi, kita beri manfaat juga kepada anda insya-Allah. So nak tarik rezeki dalam bentuk sale yang pertama. Okay, yang pertama betul sebenarnya cara apa sebenarnya? Mungkin ada orang tanya, apa betulkan cara tut untuk tarik sale, rezeki dalam bentuk sale dan keberkatan. Apakah tut tu? Okay. So saya nak cakap apakah tut tu, garisan kosong tu adalah betulkan. Dia macam ni tau, ada satu hadis kursi yang menyatakan, dia kata Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hambanya. So saya ambil poin tu, sangkaan tu maksudnya apa yang hamba dia sedang fikir, apa yang hamba dia mungkin sedang cakap,
apa yang hamba dia sedang buat. Tapi saya nak cakap mostly on macam mana kita manusia ni sedang fikir. Memang gayat. Kau kata gayat, kau ingat saya tak gayat kerana saya lagi gayat. Okey. Senggayat namanya. Okey, jadi so macam mana cara kita fikir? Macam mana cara kita fikir? Macam mana cara kita rasa? Sebab benda-benda ni lah yang connected, benda-benda yang Allah Ta'ala nampak, yang Allah Ta'ala pandang. Jadi saya nak cakap mostly pada hari ni sebenarnya saya nak cakap dah 5 cara berfikir yang betul. Cara fikir, dia akan memberikan kita sangkaan juga sebenarnya, doa kepada Allah SWT. Jadi yang pertama sekali adalah cara fikir kita. Nombor 1, apa saja kita buat, apa saja buat adalah sangat penting. Nombor 1, niatkan apa kita buat ni kerana Allah SWT. Oh, itu penting. Sambil saya belanja dah view ni bilik saya. Ni laut bukan saya punya. Okay. Ni kerajaan punya, bukan saya punya. Okay. So nombor 1 adalah apa saja kita buat tu, niat kita adalah kerana Allah SWT, insya-Allah. Okay. Whatever pun yang kita buat, kalau kita lupa, kadang sometimes kita pun lupa juga weh. Yuk jangan cakap korang je, saya pun sama juga, lebih kurang je. 2 kali 5, 5 kali 2. Gayat juga, betul lah gayat tu. Tu nampak. Okay, betul memang. Sometimes kadang-kadang kita lupa untuk memulakan sesuatu tu. Even semudah kita nak call customer atau semudah kita nak WhatsApp tu, kadang-kadang kita lupa. Kita fikir, okay lah tarik sales. Kod-kod aku dapat pagi ni berapa banyak. Kita selalu fikir pasal untung. Kita selalu fikir pasal yes nanti dapat duit, yes nanti dapat untung. Padahal kadang-kadang ni saya nak cakap bukan korang tau, saya sendiri ni kadang-kadang kita buat live ni kadang kita lupa. Ya Allah, Masya Allah kan. Masya Allah, na'udzubillah. Aku niatkan apa aku buat ini kerana Allah kan. Aku tak mampu pun nak buat apa-apa sebenarnya pada pelanggan ni, pada customer. Tapi Allah Ta'ala yang menggerakkan hati customer ni. Allah Ta'ala yang menggerakkan hati customer kita untuk nak beli ataupun tidak. Tapi kalau insya-Allah kita niatkan kerana Allah SWT, insya-Allah dia akan mudah. Okey. Siapa nak tahu poin yang kedua? Dapat sesuatu tak? Poin yang pertama tadi dapat? Tak nak panjang-panjang ni. Yang dah tag kawan, ya Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah lah apa yang korang tolong sharekan ni. Kan? Yes, betul-betul. Saya setuju. Semua ni tadi adalah secara fitrahnya milik Allah SWT. Tapi ditakbir oleh kerajaan yang manusia. Okay? Hakikatnya semua benda, seluruh isi alam, seluruh isi bumi, dunia, alam semesta adalah milik Allah. Saya setuju tu. Terima kasih banyak. Okay? Betul. Baik. Yang nombor 2 adalah, okay, bila kita buat sesuatu tu, kadang-kadang kita ni kadang terlupa tau. Sometimes contohlah, saya contohlah, kalau kita ada team, kita mengharapkan contoh team kita yang buat. Kita mengharapkan kalau contohnya kita nak dapat suatu projek, kita macam terpaksa melayan dan terpaksa meminta-minta pada manusia. Okay, kita ingat rezeki tu datang daripada tangan dia. Kita ingat rezeki tu mungkin datang daripada bila kita gunakan Facebook, mungkin sebab Facebook. Mungkin sebab Mark Zuckerberg. Saya nak cakap bukan you all ni, saya nak cakap pasal diri sendiri. Sebenarnya apa pun bantuan ni nombor 2 Poin nombor 2, apa pun bantuan yang kita minta ni pun kepada Allah, bukan makhluk. Okay. Nombor 2 adalah saya belajar suatu kesedaran saya dapat adalah juga apa saja yang kita nak. Contohlah, katalah kita nak mengharapkan sale yang bagus. Kita bukan hanya mengharapkan, contoh katalah founder dia akan, Allah tolonglah agent, stokis, tolonglah semua buatlah sale. Dan kita macam terlalu mengharapkan diorang yang buat sale, dan kita sangka sales tu datang daripada kekuatan agent kita. Masya Allah, kadang kita terlupa kan. Sebenarnya tidak. Apa pun yang kita minta tu sebenarnya kita minta melalui Allah. Tapi asbab dia, laluan dia adalah melalui manusia. Jadi kita minta, ya Allah, Kau mudahkan ya Allah untuk aku guide. Ya Allah, Kau mudahkanlah untuk aku bimbing. Kau mudahkanlah aku untuk aku tunjukkan jalan kepada manusia-manusia yang ada dalam syarikat aku ni ya. Sama ada dia team marketing ke, sama ada dia agent ke, sama ada dia stokis ke, kita nak minta kepada Allah. Tapi melalui kita mendoakan manusia-manusia yang bersama dengan kita. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlalu mengharapkan makhluk tu sangat. Dan suka saya nak ingatkan diri saya sendiri, bukan hanya kepada you all, tetapi diri saya sendiri juga. Okay? Dapat sesuatu tak tu? Poin yang kedua tu, minta bantuan
kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nampak? Terima kasih banyak ya Allah. Yang dah share tu apa semua, terima kasih banyak atas you all punya komitmen. Dan saya juga ucap terima kasih, tahniah pada yang join Sarapan Minda Momentum. Pagi-pagi ni walaupun saya start awal sikit tadi sebab saya ada urusan kejap lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih sebab you all committed untuk nak belajar. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Okay. So yang ketiga, saya nak tahu. So kalau kita amal yang pertama tadi, niat kerana Allah. Nombor 2, bantuan. Pagi-pagi macam ni kan, siapa yang dapat bangun ni, saya nak ingatkan, bukan nak kata saya ni bagus, Masya Allah, na'udzubillah, tidak. Banyak lagi benda saya rasa saya ni kena improve. So awal, pagi-pagi bangun awal. Bangun awal pagi. Serius macam mana tahu, saya nak tahu how kekuatan energi saya bangun awal dengan bangun lewat. Saya pakai jam ni tau. Saya pakai jam Garmin. Okay, saya pakai jam Garmin yang sangat advance lah Dari segi dia punya teknologi, boleh detect jantung, heart rate. Boleh detect kita punya macam dia panggil body battery. Macam tenaga kita ni lah. Dia ada indikator yang macam, saya tak tahu macam mana dia buat, tapi dia macam ada satu indikator yang kira, yang congak berapa energi body kita. Okay. So, apa yang interesting adalah semalam hari sebelum tu saya penat tau. Saya gila penat. Kita konvoi, saya driving daripada selatan menuju ke negeri yang di utara ni. Kemudian kita pun tidur pun agak lewat. Bangun pun terlewat bangun tak masa tu. Terlewat bangun pukul 6. Okay, 6 lebih sebab saya biasa bangun pukul 5 lebih. And then apa jadi adalah saya punya indikator kat jam ni adalah kan. Terima kasih Antek, terima kasih. Okay. So, indikator kat jam ni, body battery saya ataupun energy of tahap energy kita tu macam rendah, dia low. Tahap dia tu agak macam rendah. Tapi lepas tu saya macam, tak boleh macam ni. Saya kena adjust. Okay, saya kena bangun awal, saya ready untuk pergi solat di masjid yang berdekatan. Okay, saya ready untuk, jom kita pergi solat. Pergi solat jemaah. Sebab saya fikir, Masya Allah, aku ni dah diberi oleh Allah Ta'ala macam-macam benda. Tapi pagi-pagi ni aku tak nak berhimpun dengan umat manusia yang lain, kan, muslimin yang lain, untuk sama-sama solat dan tunduk kepada dia. Dan itu benda yang saya rasa macam, tak boleh. Lepas tu apa saya buat adalah, saya bangun awal, saya adjust punya jadual, saya pergi solat tu. Bila saya tengok saya punya jam, saya detect saya punya body battery, dia adalah meningkat, level dia adalah 93 daripada 100. Saya check kat saya punya jam ni, dia punya indikator menunjukkan 93 daripada 100. So saya fikir, wow. Maksudnya, kalau kita bangun awal, kita tak rugi tau. Kita bangun awal tu, kita adalah macam akan gain more energy level. Ni secara saintifik. Secara kerohaniannya saya. Hai sayang. Hai bang. Ini saya. Hai. Selalu Puan Izzah, hari ni saya pula untuk melid, mengkepalai mengepalai. Okay. Sekejap lagi sarapan ni saya sabar Tadi abang terbaca ada seorang sahabat ni ingatkan, remind tentang, alhamdulillah tadi saya remind juga tentang kalau boleh bangun awal kita solat subuh berjemaah. Ingatan untuk saya juga untuk nak konsistenkan benda tu. So salah tu benda yang hari tu Ustaz Omar pun diingatkan, iaitu solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni adalah dia dibuat selepas 15 minit masuknya waktu syuruk. Syuruk tu maksudnya terbitnya matahari yang cantik kan, matahari terbit. This why digalakkan, biasa orang yang masuk subuh digalakkan dia tunggu waktu syuruk dengan zikir. Dia dalam masa 15 minit dia bang. Dan tempoh dia hanyalah lebih kurang 12 ke 15 minit je syuruk ni. Dan nak membezakan dengan kaum yang menyembah matahari, dia kena solat selepas 15 minit masuknya terbitnya matahari tu, maksudnya waktu syuruk. Jangan terbit je terus solat isyraq tak boleh. Tak boleh sebab dia punya fadilat dia ni hadis kudusi, hadis yang sekejap tadi abang ada share benda tu. Dia adalah hadis dia macam ni kejap saya share. Sebab kita kena check ilmu-ilmu ni, tak boleh kita nak mencincang-cincang, dia kena check pada orang-orang yang betul. Sebentar. Okey, sekejap tadi saya baru je share. Saya share tak kena ni tadi. Sebab ni, dia adalah daripada hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani radhiyallahu anhu. Dia kata, sesiapa solat subuh berjemaah, kemudian duduk zikir kepada Allah sehingga naik matahari dan mengerjakan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat isyraq,
maka adalah baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali ulang. Tirmizi dan At-Tabrani sahih. Hadis sahih 3 kali ulang tu. Sempurna. Dan dia juga bagi tahu kat situ, bukanlah maknanya kau tak payah pergi umrah lepas tu. Tidak. Dia cuma cakap fadilat dia. Dia punya orang kata ganjarannya ibarat seperti orang mengerjakan haji dan umrah. Tapi haji dan umrah kena wajib buat. Jangan pula kau dah kenapa tak pergi haji? Tadi dah solat sunat Isyraq. Aku campak pun tahu kan. Gurau. Okey. Jadi dia kata kat situ tapi dia kena lengkapkan dia dengan solat subuh berjemaah. Dan ini pun macam aha moment lah untuk saya juga. Kadang-kadang kita ni terlupa, kita hanya solat subuh, kadang berjemaah, kadang-kadang kita pun tak jemaah, dan kadang-kadang kita hanyalah buat duha sahaja. Dia galakkan selepas ni, lepas berapa minit pula habis syuruknya, habis Isyraq ni pula, ready pula untuk duha. Okay, so ibaratnya macam tu lah. Okay, so saya nak habiskan poin ketiga. Tadi dah bagi 2 poin kan. Niat kerana Allah. Yang kedua, minta bantuan kepada Allah, bukan makhluknya. Yang ketiga, cara kita fikir, bisnes kita ni bukan hanya nak jual barang. Kalau kita dulu saya fikir macam tu juga. Bisnes kena jual barang, aku kena cari barang yang power, aku kena cari barang yang macam dahsyat gila, baru boleh terjual. Tidak. Nombor 3, dengar sini. Nombor 3 adalah bisnes kita. Cara kita fikir adalah, bisnes aku ni beri kebaikan pada orang. Bisnes aku ni bantu orang. Based on apa yang you buat lah. Contoh macam saya adalah servis, saya adalah training, saya adalah business consultant untuk mengajar orang pasal online. Saya adalah mudahkan orang yang tak reti macam mana buat social media. Dia tak tahu nak buat posting apa, dia tak tahu nak buat copywriting apa, dia tak tahu macam mana strategi online. Jadi saya mudahkan dia. Saya mudahkan orang yang mungkin sangkut pada sale. Kalau korang mungkin jual produk untuk kuruskan badan, mungkin contoh mudahkan supaya orang tu tidak lagi obesity. Mungkin adalah memudahkan orang supaya dia dapat lebih keyakinan diri dengan izin Allah lah kan. Bukanlah dia yakin tiba-tiba. Okey. Boleh faham tu? Dia kena ingat tau, bukanlah memberi bantuan atau bukanlah membantu orang hanya dengan derma sedekah bagi percuma. Tidak juga. Even kita buat sales pun, tapi benda tu memberi manfaat kepada orang, itu pun juga adalah orang kata bantuan. Boleh tu yang ketiga. Saya harap dah dapat sesuatu. Terima kasih ya Allah, siapa pula bagi saya star ni. Terima kasih banyak. Masya Allah. Thank you yang terus menyokong. Thank you kepada yang tekan butang share. Jangan lupa tekan butang share sebagai yuran kita, komitmen anda bagi ni. Okey, terima kasih. Baik. Yang keempat. Okey. Yang keempat adalah anda kena fikir juga, niat aku buat bisnes ni bukan hanya nak bantu diri sendiri tau. Dulu saya fikir macam tu, aku banyak hutang, aku nak kena bayar itu, aku ada tanggungjawab yang macam itu, macam ini. So menyebabkan saya try nak buat, tapi hanya sekadar dapat banyak tu je lah. Sebab kita fikir untuk kita seorang. Dia macam elektrik lah, macam elektrik juga, macam power bank. Power bank tu sebab manfaat dia untuk hanya telefon kita sendiri. Dia hanya mampu untuk cas telefon kita seketul tu je. Tapi kalau kita ni nak contoh macam seisi rumah kita, ada peti ais, televisyen, ada ahli keluarga ramai datang, mungkin kita buat kenduri. So bekalan elektrik yang kita terima tu lebih besar daripada power bank. Okay, sebab kita adalah nak tolong dan kita nak push, nak bantu ramai orang. Jadi bekalan tu besar. Sama juga, kalau kita tunjukkan kepada Allah SWT, ya Allah, aku nak bantu orang ni, aku nak bantu anak yatim ni, aku nak bantu keluarga, aku nak bantu adik-beradik, aku nak bantu aku punya team, staff, agent, stokis. Maka Allah Ta'ala pun dia akan bagi kita bekalan kuasa lah ibarat. Ibaratnya macam bekalan kuasa, ibaratnya macam bekalan elektrik yang lebih besar dia punya capacity dia. Sebab dia tahu Mamat ni, manusia ni, dia nak tolong orang. Jadi kena bagi rezeki lebih, dia akan mengalirkan kepada orang lain. Di samping diri sendiri pun dapat. Nampak tak cara fikir tu? Poin saya tadi adalah cara fikir, macam mana kita fikir tentang apa yang kita buat, tentang cara macam mana kita fikir tentang apa rezeki kita buat, tentang apa bisnes kita buat. Sama juga, saya dulu niat satu benda betul lah, saya rasa yang saya rasa betul saya buat. Dulu saya pergi belajar juga, zaman dulu kala, tahun 2009, 2010, saya belajar tentang bisnes. Tapi masa tu saya hanya fikir tentang saya. Serius.
Saya fikir tentang saya dan saya hanya dapat cukup je untuk saya. Padahal masa tu kita fikir macam aku nak lebih lagi, tapi tak dapat nak lebih. Saya hanya dapat benda tu yang hanya untuk saya sendiri pada masa waktu tu. Pada masa tersebut saya hanya dapat untuk saya. Tapi the moment saya ubah cara saya fikir tu pada 2015, bila saya ada guru, bila saya ada mentor, okay, saya mula pergi majlis ilmu dan saya niat, dan kebetulan masa tu saya dah ada staff, saya dah ada team. Saya terus fikir, ya Allah, aku pergi kelas, aku pergi belajar untuk aku punya team dapat sesuatu. Aku pergi ni supaya aku punya anak-anak murid pun dapat sesuatu daripada apa ilmu yang aku pergi belajar. Amazingly, masa tu dan sangat obvious masa tu adalah saya dapat lagi banyak ilmu dan rezeki tu dia lagi lebih. Sebab saya pegang cara fikir saya berbeza. Saya buat bisnes, saya pergi belajar. Contoh macam siapa yang pergi daftar untuk roket pemasaran momentum kan, you all ni adalah niatkan apa ada poin sayang. Saya niatkan dia adalah untuk bukan saya je, tetapi juga adalah untuk orang lain yang ada di sekeliling saya yang saya niatkan. Dan saya tahu juga ada di kalangan you all semua yang mungkin adalah kalangan founder, kan, kalangan HQ, yang mungkin you all ni adalah orang yang datang belajar ke kelas kita, sesi RPM yang kita buat untuk nak beri manfaat kepada orang-orang yang you guide. Serius, ini jangan percaya tak apa saya cakap ni, jangan percaya, tetapi cuba try buat dulu. Nanti you dapat manfaat, you dapat kebaikan, you dapat result kat situ, dan you share lah pada orang lain. Pengalaman ni, lagi kita share, lagi banyak lah Allah Ta'ala tu bagi. Macam bagus ke bagus? Okay, terima kasih pada yang like, komen dan share. Terima kasih pada yang tag kawan-kawan. Terima kasih banyak. Siapa nak poin yang kelima? Cepat. Siapa nak poin yang kelima? Dan saya ada hadiah juga. Saya ada nak beritahu apakah benda lagi saya nak bagi secara percuma. Cepat. Boleh kita betulkan benda tu? Adakah benda ni akan mempengaruhi kita? Lagilah kalau you all betulkan dulu 5 perkara ni, lepas tu belajar lagi pasal teknikal di Facebook, belajar pula strategi online, belajar pula macam mana menulis copywriting yang bagus. Masya Allah, tabarakallah, lagilah menjadi-jadi lepas tu. Dibandingkan kalau kita hanya belajar teknikal tapi kita tak tahu pun hakikat sebenar tentang 5 perkara yang saya sebut. Dan yang saya belum sebut yang kelima, saya nak tengok dulu siapa yang nak. Boleh komen dulu nak. Saya nak tengok siapa nak. Kalau tak 4 poin dah habis lah. Cukup lah tu kan. Siapa yang nak boleh komen saya nak. Cek komen saya nak. Yang belum tekan butang share tu tak aci lah. Tekan butang share dulu untuk kita beritahu orang lain, supaya orang lain pun juga dapat ilmu pagi ni, insya-Allah. Boleh? Okey? Siapa nak yang kelima tu? Komen dulu saya nak. Okey. Sebab yang kelima ni pun penting juga. Yang kelima ni kadang-kadang bila kita tak faham, dia akan buatkan kita berhenti separuh jalan. Saya nak cakap, kalau poin yang kelima you tak tahu, you tidak ambil tahu, kemungkinan besar apa yang berlaku adalah ramai orang dia berhenti separuh jalan. Dia tak buat sampai habis. Kena faham satu prinsip. Orang yang berjaya ni adalah sebab dia pandai mula dan dia buat benda tu sampai habis. Orang gagal dia pandai mula tapi dia tak reti nak habiskan. Itu cabaran dia. Itu isu kepada ramai orang. Boleh ke boleh? Okey. So kalau macam tu, yang kelima saya nak cakap adalah, okey, bila kita nak sesuatu, yang kelima, konsep yang saya nak bagi tahu adalah macam ni. Contoh ibarat kita nak naik satu bukit, atau kita nak naik satu gunung yang tinggi lah. Bila cakap bukit atau gunung, benda tu tinggi. So bila kita nak pergi tu, kita akan lalu semak samun, mungkin lalu bukit, mungkin kena panjat tali, mungkin menyebabkan tangan, kaki, seluruh badan kita sakit. Sakit ni nak sampai ke satu tempat yang tinggi. Okay? So kita jangan, mungkin juga ada binatang, tak tahulah jumpa serangga ke, jumpa ular ke, jumpa benda yang bahaya ke. So kita pun akan naik. Tapi kita tetap juga nak naik. So bila kita sampai ke atas tu, the best thing adalah bila sampai je kat puncak, agak-agak apa yang kita akan nampak?
Apakah benda yang kita akan nampak bila kita sampai ke puncak bukit atau ke puncak gunung ni tadi agak-agak? Apa dia? Cerita ke? Okay? Yang kita rasa berbaloi lah kita naik ni, panjat, penat, apa semua benda, jadah. Tapi Alhamdulillah bila ke atas tu, kita akan nampak apa agak-agak? Kalau you all lah, apa yang you harapkan bila dah sampai ke satu level yang tinggi ni tadi, yang berbukit bukau ni agak-agak? Macam kita akan mungkin nampak adalah apa? Kita nampak, macam saya ni nampak ni. Panjat ni. Tapi panjat tangga lah. Okay. Apa kita nampak? Kita nampak pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah. Dan biasanya tempat-tempat tinggi ni dia berangin. Kita rasa macam, ya Allah, tenang je dengan izin Allah. Kita tengok pemandangan, nampak bumi Allah, nampak view. Yes, thank you. Okay, kita nampak view yang cantik, kita nampak pemandangan yang indah. Dan kita mula fikir balik yang tadi, berbaloi lah weh. Sangat berbaloi bila aku naik bukit, aku naik gunung yang tinggi tadi, berbaloi. Usaha aku sebab aku nampak tempat yang best. So apa mentaliti saya nak cakap adalah, bila you harapkan sesuatu yang best, you mengharapkan sesuatu impian, you all harapkan sesuatu yang dream, impian, as you wish, adalah bendanya adalah kita kena fikir aku kena ready lalu cabaran. Kita kena fikir aku kena bersedia dengan cabaran. Dan untuk aku lalui cabaran tu dengan mudah macam mana? Kalau kita naik gunung, kalau kita naik bukit, senang kalau kita pergi tanya orang yang dah pernah naik. Ataupun dia panggil guider. Abang guider, kakak guider, bro guider. Macam mana nak naik? Macam ni. Dia yang akan, pengalaman saya lah, kalau ikut orang yang pandai ni, dia akan cakap, okay, kejap lagi kita lalu kawasan ni. Ni bahaya sikit, hati-hati. Yang ni kalau nak senang kena ikut jalan sini. Ni kalau nak senang, tali ni pegang macam ni. Jadi halangan, cabaran, dugaan tadi tu kita dapat lalu dengan senang. Bukanlah nak kata senang tu senang sangat, tapi at least peratus kecabaran tu dia dah makin low. Nampak tu, pandai pun yang komen tu. Kan? So sama juga bila nak berniaga, cabaran kita apa? Nak buat marketing, cabaran dia apa? Kita kadang-kadang tak faham. Facebook ni macam mana nak buat happy ad ni? Macam mana sebenarnya nak buat ayat yang power-power ni, memikat hati customer ni Macam mana nak closing ni? Dia baca WhatsApp, dia blue tick, dia tak reply. Why? Kan senang tanya dengan orang yang dah lalu benda tu. Sebab saya dah lalu cabaran tu. Saya dah tahu dah selok-belok pasal nak buat sale, selok-belok macam mana nak menulis. So kita dah tahu dah benda Allah tu. Jadi senang untuk saya nak explain kepada you all yang mungkin kali pertama lalu benda tu dan tak tahu, tapi dia dapat jimatkan you all punya masa. Dan kali ni juga, ya Allah, insya-Allah kita support anda dengan kelas yang percuma, 100% percuma, free. It's free. Dan insya-Allah kelas tu dah bermula malam ni. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada 5,022 orang yang telah mendaftar. Okay, 5,022 orang usahawan peniaga. Ya, dah naik dah. Okay, dah naik pula. Puan Nisa cakap 5,600 orang telah mendaftar. Malam ni saya nak ajar dia macam mana dia nak naikkan sale 10 kali ganda. Kalau dia buat RM1,000, macam mana dia nak pergi RM10,000. Kalau dia RM10,000, macam mana jalan road dia nampak dia boleh buat RM100,000. Siapa nak belajar benda tu free? Siapa nak belajar benda Allah tu free? Siapa nak kat sini? Cepat-cepat komen sikit. Okay, so malam ni dia akan jumpa saya dalam sesi Zoom, insya-Allah. Saya akan tunjukkan jalan. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, segala apa yang you all akan belajar nanti dipermudahkan untuk you all nak buat. Saya doakan dipermudahkan untuk you all nak beri manfaat kepada ahli keluarga, beri manfaat kepada you punya agent, stocky, dropship. And totally, dan saya nak cakap, totally is free, tak ada bayar. You nampak tak, saya dan tim saya begitu serius, begitu committed nak bantu you all, nak bantu usahawan, peniaga, agent, dropship, stokis. Dan sedikit sebanyak kami nak beri harapan kepada anda. Kami nak beri harapan kepada you all, dan nak beritahu you all ni masih ada harapan yang sangat tinggi. You all ni ada potensi. You all, kalau kita fikir kita nak selesaikan masalah orang, kita fikirkan, cuba kita congakkan berapa ramai orang yang ada masalah tu. Dan if kita solve masalah dia, dia juga akan memberi solution kepada sales kita. Dia akan menaikkan kita punya sale. Dia akan
memberikan manfaat. Dia akan memberikan kekuatan strong kepada you punya business. Jadi kalau nak make sure you dapat, yang belum daftar free tuan-tuan, dan dah daftar tu make sure masuk kelas malam ni. Saya nak ajar ni. Saya nak ajar kira, congak, technical, step. Dan saya akan preview bagaimana journey ni akan bermula. Kita nak track. Tu tim saya dah bagi, dah pinkan kat komen tu kita buka seat ni sebenarnya kepada 10,000. Maksudnya seat kita tu limited, dah makin lama dah nak habis. So saya nak make sure, saya nak make sure, nak beritahu kepada anda untuk you masuk. Bagi yang belum mendaftar, why not beri peluang lah kepada diri kita, insya-Allah. Apa kata beri peluang kepada diri kita. Kita ni nak kena tolong ramai orang. Kita ni ada banyak tanggungjawab. Kita ni nak teruskan hidup. So why not you all pergi ke link tu yang kita dah bagi, naktarikpelanggan.com tu. Pergi kat naktarikpelanggan.com. Pada yang mungkin yang dah lama, yang pernah buat online tapi buat FB tak jadi, buat social media pun macam tak ada tarikan, saya rasa mungkin ada benda yang kita miss. Mungkin ada benda yang kita termiss. Dan insya-Allah kalau kita kita repair balik, kita tengok balik kat manakah gap-gap yang kita boleh betulkan, yang kita boleh repairing, mungkin insya-Allah itu akan menjadi pemangkin kepada kita punya sales. Mungkin ini adalah peluang kedua. Dan kita juga kalau anda nampak tema kita adalah business comeback. Business comeback 2022. InsyaAllah malam nanti sesi kita dah bermula selama, sebab siapa nak mendaftar RPM, sebenarnya sesi tu dah bermula setiap minggu ada kelas, sehingga kemuncaknya kelas 2 hari nanti pada bulan Februari. Malam ni kelas kita adalah pukul 9.30 malam. Jadi pada yang belum daftar, you make sure lah daftar dulu di naktarikpelanggan.com. Siapa kat situ yang perlukan bantuan, siapa yang perlukan support, tak reti nak mendaftar, just komen je. Nampak tu ada tim saya dah bantu reply dah. Just pergi ke naktarikpelanggan.com. Kan cuba kali ni beri peluang. Mungkin kita pernah gagal, macam saya pun banyak kali. Kalau tanya saya, mungkin beratus ke beribu kali saya fail. Tapi Allah Ta'ala tu sayang kita. Dia masih lagi nampakkan kita peluang rezeki. Peluang rezeki kita untuk nak belajar. And of course benda ni free untuk you, tapi bukanlah free untuk kami, sebab kami kena run untuk bayar Zoom, bayar sewa office, bayar team support kita. Kan, bukanlah free untuk kita, tetapi kami beri free untuk anda. Kami beri percuma. Dan if you tengok kita punya result, kalau you all tengok result-result kita yang kita dah bantu, mereka yang dah berkembang bisnes dia, dah ada kilang 9.30 malam ni. Dan kita memang tarik kepada sesiapa. Kalau siapa tanya, kalau niaga kecil-kecil, yes, daripada kecil lah nak jadikan dia besar. Daripada bisnes kecil-kecil dia dapat tolong orang, yang dia dapat tolong orang pun sikit-sikit, kita nak dia jadi besar dan dia tolong ramai orang. Itu matlamat saya. Itu matlamat kita. Daripada bisnes you all ni kecil lah, nak jadikan dia besar dan dia boleh membantu ramai orang. So make sure pergi daftar kat situ. Betul saya setuju. InsyaAllah dah bersedia dengan cawangan kosong terima ilmu daripada tim Tuan Haji. Alhamdulillah. Tapi malam ni saya sendiri tau. Malam ni saya sendiri turun padang untuk nak mengajar, untuk berikan you all starting point bagaimana nak pergi kepada 10 kali ganda, insyaAllah. Just pergi daftar ke naktarikpelanggan.com. Tak susah pun, senang je. Isi nama, masukkan email, nombor telefon, kan, nombor IC, dah cukup. Dan kita akan hantar email, insyaAllah WhatsApp, Telegram group. Kita remind untuk you all masuk dan belajar. Boleh ke? Mudah-mudahan, saya doakan juga rezeki you all pun melimpah ruah macam seluas lautan ni nanti, penuh barakah insyaAllah. Orang-orang yang mencari ilmu ni, sanggup besar payah ni, Allah Ta'ala punya ganjaran tu tinggi. Kan, memanglah kita faham kadang nak belajar bukan senang, bukan mudah. Kadang-kadang kita mungkin tak faham, mungkin kepala kita sakit. Macam saya cakap tadi, nak panjat gunung pun tak senang. Tapi bila dah sampai tu, Masya Allah pemandangannya cantik. Nak belajar tak mudah, tapi bila sampai capai impian tu, ya Allah, kita akan rasa macam bersyukur sangat dapat lalu journey kejayaan tu nanti. Make sure tim saya dah bantu kat situ. If anything yang you perlukan bantuan, just bagi tahu dalam komen kat sini. Nak komen dalam grup Telegram ORM Najib Asaduk pun no problem. Boleh je. Yang penting kami bantu you all. Yang penting you all daftar.
Dan tahniah sekali lagi kepada 5,600 orang yang telah mendaftar. Maksudnya peluang tinggal makin sikit. Kita nak run kelas kita ni cepat. Kita nak run kelas kita ni pantas. And make sure setiap kali kita buat kelas yang 1 jam ni setiap minggu ni, masuk, join in. Kita nak tengok kat situ apa yang kami boleh support, apa ilmu yang kami boleh berikan kepada anda semua, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye. Sayang, bye-bye kat diorang. Bye. Faizal akan baca tu. Okay?